Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah, al-badrud duja was siradul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah, al-badrud duja was-sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Kepada semua adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, para duyuf rahman, tetamu Allah yang dimuliakan, ibu, ayah, tuan haji dan puan hajah, datuk datin, seluruh para duyuf rahman, tetamu Allah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya maka sempurnalah perkara yang baik-baik. Dan alhamdulillah
pada hari ini kita masih lagi diberi peluang, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semua. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah malam tadi, kita semua ni dimatikan oleh Allah. Kita semua mati mana tadi. Roh terpisah dengan jasad. Dan kita semua wa ilaihi nusyur akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah belum seperti mana biasa, sebelum kita mulakan kuliah kita, malah kita ambil peluang dan kesempatan ini. Di atas kita ni langit, kita tanpa ada bumbung. Di sisi kita ni adalah pasir-pasir dan lautan. Yang di dalam lautan itu makhluk-makhluk Allah yang sedang bertasbih. Sekarang ni hujan yang turun juga bertasbih pada Allah Ta'ala. Seluruh galaksi dan alam ini sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu pagi yang mulia, di saat hujan yang turun, di saat kita melihat kebesaran dan kehebatan Allah Taala ini, marilah sama-sama kita mengangkat tangan, berdoa, memohon supaya kita termasuk di kalangan hamba-Nya, makhluk-Nya yang dipilih oleh Allah untuk turut bertasbih, memuji Allah. Dan moga-moga Allah Ta'ala memperkenankan doa kita semua, insya-Allah. Sebagaimana biasa, buat ibu, ayah kita, keluarga kita, anak-anak, suami, isteri, adik-beradik, zuriat keturunan yang kita sayang, dan seluruh umat Nabi SAW. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Moga Allah ampunkan dosa seluruhnya, yang lelaki, yang perempuan, yang muslimin, muslimat, yang hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan dunia. Semuanya moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Ya. Yang sakit Allah sembuhkan. Ya. Yang kehilangan ahli keluarga tersayang. Semalam kan ada bok karang. Ya. Ramai yang meninggal dunia di Bacok. Ya. Dan sesiapa sajalah di kalangan kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa jua ujian dan musibah. Untuk anak-anak, keluarga yang kita sayang, yang hidup, yang meninggal dunia, kita sama-sama ziarahi mereka dengan umul Quran dan doa kita pada pagi ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Rabbus samawati wal ardh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berhimpun pagi ini ya Rabb Allah kerana keagungan-Mu, kerana kecintaan kami kepada-Mu, kerana mengikuti sunnah Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, di atas setiap yang Engkau takdir dalam kehidupan kami ini, kami hanya memohon redha-Mu, kami mohon syurga-Mu ya Rabb. Jauhkan kami semua daripada murka-Mu, jauhkan kami semua daripada neraka-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di awal pagi yang mulia ini ya Rabb, di saat turunnya hujan ini ya Rabb, di saat semua makhluk-Mu bertasbih kepada-Mu ya Rabb, izinkan kami yang hina dina ini ya Rabb bermohon hajat kami, permohonan kami. Rahmati kami semua dengan keampunan-Mu, permudahkan urusan kehidupan kami, kematian kami, hisab kami, dan urusan akhirat kami.
Angkatlah penyakit jasmani dan rohani kami. Buka pintu hati insan-insan yang kami sayang, supaya mereka semua bersama kami dalam syurga-Mu ya Allah, dengan rahmat daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hari ini hari yang terbaik dalam kehidupan kami. Seandainya kami wafat pada hari ini ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah, masukkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami. Wa ana abduka, kami semua abdi, kami semua hamba yang hina-hina. Wa ana ala ahdika, kami semua terikat dengan janji kami kepada-Mu ya Allah. Janji untuk melaksanakan segala perintah-Mu, janji untuk meninggalkan larangan-Mu. Wa wa'dika mastata'tu, kami semua ya Allah ya Rabb akan berusaha bersungguh-sungguh semampu kami untuk memenuhi perjanjian itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah kami berlindung, kami mohon perlindungan-Mu ya Rabb dari dosa kejahatan kezaliman yang pernah kami lakukan. Abu ulaka bi ni'matika alayya, kami akui di pagi ini ya Rabb betapa banyaknya nikmat dan anugerah yang telah Engkau kurniakan dalam kehidupan kami. Wa abu bi zambi, dan kami juga mengakui betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kami lakukan, kezaliman yang telah kami lakukan. Faghfirli, maka ampun dosa-dosa kami itu ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada sesiapa yang boleh mengampunkan kami melainkan Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah Ta'ala ijabahkan doa kita semua di awal pagi ini. Masya Allah, subhanallah, di sini hujan daripada malam tadi. Pukul 3 lagi tengah malam tu ribut ya, dan hujan. Tapi alhamdulillah, semua itu adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ya, pada pagi ini insya-Allah kita akan lagi berkongsi dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Jadi disebut oleh Nabi SAW, "Iza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Bila kamu lalu di salah satu taman syurga, singgahlah di situ. Lalu sahabat bertanya Nabi SAW, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah itu taman syurga wahai Nabi SAW? Maka jawab Nabi SAW, "Majalis ilmi." Taman syurga itu adalah majlis-majlis ilmu. Masya-Allah. Moga Allah Taala memberkati, meredai kita semua mendapat kebaikan. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Taala nak beri pada dia satu kebaikan, bukan Tuhan beri harta yang banyak. Ya, bukan Tuhan beri kepada dia ya kekayaan dunia. Ya, pasangan hidup, ya, benda yang bersifat dengan materialistik tidak. Tapi man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah Taala nak beri dia ni kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah beri dia ni faqih dalam agama. Subhanallah. Dan pada pagi ni insya-Allah kita sambung lagi siri tadabbur alam, siri perkongsian kita ni yang kita cuba tubuh tempat sikit, ya. Kita cuba tubuh tempat untuk melihat, ya, mencari dalam kehidupan kita ni. Ramai manusia yang mencari-cari. Apa yang dicari oleh manusia? Yang dicari manusia itu adalah kebahagiaan dan ketenangan. Yang manusia cari dan buru itu adalah kebahagiaan dan ketenangan. Ya. Tetapi ramainya manusia mencari kebahagiaan dan ketenangan
dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mencari bahagia, mencari tenang dengan alat dan wasilah makhluk Allah, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita buat hari inilah mencari kebahagiaan dengan kita mendapat kebahagiaan dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan mencari kebahagiaan itu ialah dengan melihat kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disebut man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Allah taala. Wa fi anfusikum, pada penciptaan diri kamu ni, afala tubsirun, tidak kamu melihat kebesaran Allah. Apatah lagi melihat alam ini, atau apatah lagi kita melihat kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah taala sekalian, kerana itu kita lihat ada orang dia kata dia akan bahagia, dia akan menjadi orang yang baik sekiranya dia dapat pasangan hidup yang baik. Ada yang berkata begitu dan ada yang menyangka begitu. Saya jadi hari ni macam ni saya sebab saya dapat pasangan hidup yang macam awak, seperti dia, maka inilah saya. Dan tidak kurang yang hidup ni suka membanding-bandingkan. Tengok orang bahagianya keluarga dia, tengok suami orang bagusnya suami dia, tengok isteri orang bagusnya isteri dia, tengok anak orang bagusnya anak dia. Sehingga kita sudah hilang nikmat sabar, nikmat kesyukuran yang Allah Ta'ala anugerahkan dalam kehidupan kita sendiri. Sebab tu mencari bahagia, ada orang cari bahagia dengan pasangan hidup, tetapi dia silap. Dia tidak membaca sirah, dia tidak membaca kisah Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Asiyah, isteri Fir'aun, boleh bahagia walaupun suaminya itu Fir'aun. Subhanallah. Ini yang kita sebut mencari bahagia dan tenang dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Bukan mencari bahagia dan tenang itu dengan makhluk yang hanyalah bersifat sementara saja, wasilah yang bersifat alat semata-mata. Maka Allah Ta'ala mendatangkan kisah-kisah yang banyak dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Asiyah walaupun suaminya Fir'aun, tapi dia tetap bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada masalah. Betapa ramai hari ini yang dalam maksiat, yang hari ini tidak taat pada Allah. Betapa ramai yang hari ini jauh daripada Allah Ta'ala dengan alasan-alasan yang tidak munasabah. Alasan-alasan bahawa dia menjadi begini sebab pasangan hidup dia begini. Dia jadi begini sebab dia dapat suami macam ni. Dia hari ni berjadi macam ni sebab dia dapat isteri macam ni. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, kerana itu Allah Ta'ala menjadikan kita ni disuruh membaca kisah Nabi-Nabi dan Rasul. Qisasul Anbiya Ibrah li ulil albab. Ibnu Katsir ditulis buku ni, cerita sejak untuk kita Nabi Adam AS, siapalah Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu Allah Ta'ala uji mereka. Allah Ta'ala beri korang pada mereka. Ada yang anaknya tak beriman, tapi dia tidak boleh beri alasan bahawa dengan anak tak beriman dia tidak mendapat bahagia dan cinta Allah. Betapa ada Nabi-Nabi dan Rasul itu isterinya tak beriman pada dia, tapi Nabi Nuh, Nabi Lut, mereka tetap beriman pada Allah dan mereka mendapat kebahagiaan dan ketenangan itu melalui mendapat kasih sayang, bahagia dengan diri dia yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita melihat. Ada yang mengatakan bahawa dia akan bahagia dengan kekayaan. Kalaulah dia kena gaji besar, hidupnya mewah, hidup yang subur lengkap, dia rasa dia akan menjadi insan yang paling bahagia dan kehidupan yang dapat paling tenang. Subhanallah. Sedangkan dia lupa betapa ramai orang yang kaya hari ini hidupnya merana. Betapa ramai hari ini orang yang hartanya banyak menjadi bebanan. Atau kita baca dalam sejarah dunia, Marcos, ramai mana pemimpin-pemimpin yang kekayaannya banyak, tapi bila dia mati,
jasadnya nak ditanam di negeri dia, rakyat dia tak izinkan. Betapa ramai hari ni orang yang hartanya banyak, tapi harta itu menjadi musuh dia. Musuh sebab apa? Dihitung, dihisap, dikira daripada mana. Ya, akhirnya menjadi bebanan, didakwa di mahkamah dan sebagainya. Betapa ramai hari ni orang yang harta bendanya Allah Ta'ala beri banyak, tetapi hidupnya penuh dengan kepincanan. Hidup yang tidak pernah ada ketenangan. Ya, kadang-kadang rumah tangganya panas, bercerai-berai, anak-anak yang jauh. Itulah dalil dan bukti yang diburu oleh manusia. Itu adalah kadang-kadang cinta yang tidak hakiki, kebahagiaan dan ketenangan yang bersifat kosmetik, bukan yang hakiki. Kerana itu bahagia ini daripada qalbun yang salim. Qalbun salim. Ya, qalbun salim ni Asiyah, walaupun suami dia Fir'aun, dia boleh beriman pada Allah tanpa menjadikan Fir'aun itu alasan untuk dia beriman. Tidak beriman. Suami dia ni. Ya. Bukan cerita Nabi Musa dan Nabi Harun yang pergi berdakwah ni. Kita cerita ni suami isteri. Subhanallah. Kerana itu kita baca sirah Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ayub? Ada orang kata, kalaulah saya sihat ni sudah tentu saya bahagia dengan kesihatan saya. Tidak. Ya. Betapa ramai orang yang sihat, dia kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kesihatan pada dia. Dan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam dengan sakit dia bahagia dengan Allah. Dengan sakit dia semakin mendekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan bahawa kebahagiaan dan ketenangan yang dicari oleh manusia pada hari ini bukan terletak kepada alat, wasilah, dunia yang Allah Ta'ala hampakan. Bahkan kadang-kadang ia menjadi racun yang sangat berbisa kepada kita. Maka kerana itulah tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala sekalian, Nabi Ayub alaihissalam dia boleh berbahagia walaupun diuji dengan kesakitan. 18 tahun. Bahkan dia berkata kepada syaitan dan iblis yang cuba nak menggoda dia, kalau lebih daripada 18 tahun ini aku sanggup tunggu Allah sembuhkan aku. Sehingga tidak ada langsung ruang berputus asa daripada diri dia. Tidak ada langsung satu ruang yang boleh dimasuki oleh syaitan untuk menyebabkan dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ni dah masuk fasa-fasa nak masuk musim berkorban lah, kalau orang kita panggil kok. Masuk rebang lah kan, masuk korban. Ni korban ni pun bagus, antara amalan yang nak mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kalau bulan Ramadan kan kita tak makan, tak minum. Dia lebih kepada nak membina karakter kita, nak kekal nafsu kita, mendidik sifat sabar dan syukur. Ya. Tapi bila habis Ramadan, berlalunya Ramadan, bila mari Zulkaidah, Zulhijjah ni, Allah Ta'ala tidak menuntut lagi lapar dan dahaga tadi. Kerana kamu dah selesai dah lapar dahaga, karakter kamu dah ada. Allah uji kita dengan harta benda. Sebab tu nak pergi ke Mekah, bukan RM1, bukan RM100, bukan RM1,000, tetapi nilai yang dia belasan ribu, puluhan ribu. Menunjukkan apa? Itu di situ apa dia? Harta benda. Harta. Korban harta untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan musim-musim inilah kita kena keluarkan. Waktu binatang korban kalau kita cari, lagi mahal, lagi tak, lagi bagus. Kerana korban yang diterima oleh Allah, kalau kita baca sirah, Allah Ta'ala terima korban Habil, Tuhan tolak korban Qabil. Sebab apa? Sebab Habil beri binatang korban yang terbaik. Masyarakat kita hari ni cari hak paling murah. Dia tanya harga dulu, harga berapa, hak murah itulah dia pergi. Dia tak tengok pada nilai yang mahal itu. Ini pelik. Sebab tu dalam Quran menyebut, ya, kita kena faham. Ya, ayat Quran sebut, bahkan kadang-kadang kita nak memberi, kita kena memberi yang paling kita sayang, bukan yang kita dah tak nak dah. Oh, yang kita, kalau pak saya tu di tafis kita ni, Allah, kereklah orang telefon, ustaz ni baju terpakai, nak ke tidak? Kalau nak beri, ada, kita terima. Saya nak cerita, kita terima, tak ada masalah. Tuan-tuan ada pinggang-pinggang lebih, maklumlah, suka beli, pergi ke Langkawi beli pinggang, beli ini. Jadi almari kita ni dah penuh dah. Pergi lagi ke tempat lain, shopping lagi,
beli lagi, akhirnya tak mak tepat nak letak tau. Ya. Akhirnya kita kata nak pergi ke mana ni? Kita terima, kita bukan tak terima. Ya. Tetapi nak sebutnya, kalau kita nak memberi, kita disuruh memberi hak paling kita sayang. Kalau kita rasa berat, susah nak beri, hak tu yang terbaik. Kadang Quran menyebut begitu. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqut mimma tuhibbun. Ya. Tidak sekali-kali kamu akan rasa nikmat memberi, kata Allah Ta'ala. Hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Sehingga kamu memberi, menginfakkan satu perkara yang paling kamu sayang. Di sinilah Abu Talha Al-Ansari bila turunnya ayat ni, teguh dia mewakafkan kebun yang paling dia sayang, kebun tamak yang paling dia sayang, paling cantik, yang kebun itu adanya telaga air yang enak. Rasulullah SAW selalu singgah di situ. Bila turun ayat ni, dia pilih yang paling terbaik, dia wakafkan. Ni imam para sahabat, dengar ayat Quran, terus beramal. Subhanallah, tuan-tuan, ni hebat. Ya. Kita ni kadang-kadang hak tak habis, hak tak nak pakai, hak ni lah hak kita beri. Nah, inilah yang kita akan beri. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan rasa nikmat pada pemberian kamu itu sehingga kamu memberi apa yang paling kamu sayang. Subhanallah. Sebab tu Ibrahim, Allah Ta'ala uji dengan anak yang paling dia sayang. Ketika kemuncak nikmat, Nabi Ibrahim AS ni tuan-tuan, ujian dia banyak. Ya. Ayah dia berdepan dengan ayah, dibakar dalam api yang besar, menunjukkan iman dan akidah dia. Malaikat datang pun dia tolak. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pergilah malaikat, cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan pelindung bagi aku. Lalu dia keluar daripada bumi kelahiran dia. Dia keluar musafir, jauh pergi. Akhirnya bila Allah Ta'ala anugerahkan pada dia anak, bayangkan orang tak boleh anak, tiba-tiba dapat anak. Apa perasaan? Ya, tak pernah dapat anak, dah berumur, dah berusia dah, mustahil nak dapat anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala anugerahkan dia seorang anak. Anak pula Masya Allah, Ismail alaihissalam. Seorang yang, ya, kalau kita anak-anak kita tengah rancak main dengan gelagak dia, dengan kita tak pernah dapat anak. Orang dapat anak 5, 6, 7, 8, 9 ni lain. Dengan dapat anak seorang ni, dapat anak seorang hak dia paling sayang, tiba-tiba kemuncak nikmat itu. Allah Ta'ala turunkan wahyu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ibrahim sedang berjalan dengan anak dia, qala ya bunayya. Tengah jalan orang ni, Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku. Qala ya bunayya. Wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam. Sesungguhnya ayah telah melihat dalam mimpi ayah. Anni azbahuka fanzur maza tara. Ayah telah sembelih kamu dalam mimpi itu. Maka pada pandangan kamu, wahai anak kesayanganku Ismail alaihissalam, apa yang ayah perlu lakukan? Subhanallah, tuan-tuan. Mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Mimpi seorang Nabi dan Rasul itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apa jawab? Ya, apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ismail kata, qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, ya, buat apa yang Allah perintah. Allah terus meleh buat. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan dapati saya termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Subhanallah, tuan-tuan, masya-Allah. Ya, nak ceritanya, kemuncak bahagia yang paling dia sayang, Tuhan minta. Tuhan minta. Allah suruh sembelih kecintaan, kasih sayang pada makhluk, walaupun pada anak sendiri. Dan mesti diletakkan kecintaan dan kasih sayang itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak nak nabi-nabi, rasul-rasul dia yang dipilih di kalangan manusia ini, kasih dan cinta dia ada lebih pada makhluk, mesti pada Allah. Dan begitulah Allah Ta'ala mendidik dan mengajar kita hari ini. Bahawa bahagia dan tenang itu bukan dengan makhluk, bukan dengan anak, bukan dengan suami, bukan dengan harta benda, ya, bukan dengan pangkat dan jawatan, bukan dengan dunia ini, tidak.
Tapi bahagia, ketenangan, ya, kedamaian, cinta yang hakiki itu adalah dengan kamu mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu yang kita dapat baca daripada sirah. Itulah yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerana itu disebut dalam Quran, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah Taala, katakanlah, kul in kana aba'ukum, kalaulah ayah-ayah kamu. Siapa tak sayang ayah? Semua orang sayang ayah. Wa abna'ukum, anak kamu. Ibrahim ayah dulu, lepas tu diuji dengan anak pula. Subhanallah. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, adik-adik kamu. Wa azwajukum, isteri suami kamu. Wa ashiratukum, kaum kerabat kamu. Ayah. Wa amwalun iftarahtumuha, harta benda yang kamu sayang. Wa tijaratu takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang akan kerugiannya. Wa masakin tardawnaha, dan rumah kediaman yang kamu sangat selesa. Rumah kamu ni kamu dah dekor cantik-cantik, kamu dah buat view-nya baik, kamu rasa selesa sangat, suka duduk di rumah tu. Allah Ta'ala sebut 8 perkara ni. Walaupun 8 perkara ni melengkapkan kehidupan kita. Kadang-kadang kita rasa bahagia, ada ayah, ada seorang ibu. Maka Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW lahir ke bumi tak pernah kena ayah dia. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW manusia yang paling bahagia walaupun tidak ada ayah. Nabi SAW yang paling bahagia walaupun kehilangan ibunya semasa kecil. Dia orang paling tenang dan bahagia walaupun anak dia mati 6 orang. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Sebab itulah hari ini kita melihat betapa ramainya manusia sedang terhege-hege mencari-cari kebahagiaan dan ketenangan itu tidak dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka salah. Atau ada yang dah sampai kemuncak siang malam bekerja nak achieve satu kekayaan, nak achieve sesuatu yang dia rasa itulah yang membahagiakan dia. Tapi bila sampai satu masa dia dah dapat kekayaan, tapi dia kehilangan anak dia. Anak dah besar dah, anak-anak dah jauh daripada dia. Dia kehilangan keluarga dia. Dia kehilangan kehidupan dia di waktu muda dia. Dia kehilangan Allah, itu yang paling besar. Kita dapat satu benda tapi kita hilang Allah. Apa erti dan apa makna dalam kehidupan kita semua? Ayo. Kerana itu tuan-tuan yang ada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Marilah di bulan yang penuh mulia ni, di saat kita umat Islam dilatih dan dididik. Saya nak sebut ni, latih dan didik. Lepas tu kita bawa anak kita pergi sembahyang Jumaat gimana, kita bagi duit. Ajar dia menabung. Bukan tabung untuk beli game, untuk beli dok. Menabung untuk Allah. Tuan-tuan semua, anak-anak kita ni yang dah bekerja, ajar dia supaya apa? Ajar supaya dia masuk korban. Kita ni diajar, lagi kita susah, lagi kita sedekah. Lagi kita susah, lagi bersedekah. Bukan lagi susah, lagi kita simpan duit. Tidak, tak betul. Ya. Lagi kita susah, kita disuruh lagi memberi. Lagi kita bersedekah. Itu cara kita menjemput rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu orang yang dah bekerja hari ni, dah ada pendapatan dah. Kita mampu pergi ke mana-mana, kita mampu membeli. Tapi kenapa tidak kita mampu untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan korban itu diterjemahkan dalam ibadah hari ini. Ya. Kita masuk bahagian korban, ya, untuk mendekatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah pada pagi yang mulia ni kita sama-sama bermuhasabah. Muhasabah, ya. Kita lihat, kita nilai diri kita. Adakah selama ni kita cari bahagia dengan dan ketenangan itu melalui pasangan kehidup kita?
Sehingga bila kita dapat pasangan hidup yang tak baik, kita akan kata, saya jadi macam ni sebab suami saya. Saya jadi macam ni sebab isteri saya macam ni. Kalaulah saya dapat isteri macam ni, oh alhamdulillah. Kalau saya dapat suami macam ni, saya rasa saya tak jadi macam ni. Cukuplah kita menyalahkan keadaan. Ada orang kata saya dilahirkan oleh keluarga macam ni, menyalahkan ibu dan ayah dia. Tuan-tuan, kita tak boleh nak pilih. Kita lahir ke dunia ni bukan kebetulan. Ya Allah Ta'ala buat takdir kita ni bukan pilihan. Bahkan kita tak mampu pun nak pilih jantina kita. Allah lahirkan kita lelaki, lelakilah kita. Allah lahirkan kita perempuan, perempuanlah kita. Kita tak boleh nak memilih siapa kita. Dan begitulah kita tidak boleh pilih siapa ibu dan ayah kita. Tiba-tiba kita lahir, inilah mak kita. Yang kita nak marah ke dia, kita nak salahkan dia, itulah ibu kita. Dan bila kita lahir, itulah insan yang bernama ayah kita. Kurang dia, lemah dia, ya, tak baiknya dia, itulah ayah yang Allah takdirkan jadi ayah kita. Maka tuan-tuan rahmat Allah sekalian, muhasabah diri, tumpah. Mengambil makanan bagi ketumpah. Jadi kita muhasabah diri kita. Jangan sekali-kali mencari bahagia dan tenang itu dengan makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah ni siapa? Mak, ayah, anak, harta benda. Tadi 8. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika ayah kamu, mak ayah kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu, wa azwajukum, suami isteri kamu, wa amwalun iqtarakum, wa ashiratukum, kaum kerabat, kaum keluarga kamu. Kita kata, wah, anak beranak saya ni semua memang gini dah, waktu saya jadi macam ni. Tidak. Ya. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu kumpul pun bukan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang akan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, rumah kediaman yang kamu selesa dah duduk di situ. Semua ni adalah bukan hakikat kebahagiaan kita dengan Allah. Sebaliknya, qalbun salim, ya, dan mencari cinta Allah Ta'ala itulah kebahagiaan kita yang hakiki. Jadi nak cari bahagia, nak cari ketenangan, mencari Allah. Cari Allah Ta'ala itu melihat kebesaran dan kehebatan dia. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk ujian. Contoh, bila kita sakit, Allah ya Syafi, Allah yang menyembuhkan kita. Kita kenal Allah melalui sifat nama Al-Asma'ul Husna. Allah beri kesembuhan bagi kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak suruh kita kenal dia ni melalui ujian. Ya. Allah Ar-Razzaq. Yang beri rezeki itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang beri rezeki itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan cabut rezeki kita. Allah Ta'ala tarik rezeki kita bila kita rasa susah. Ya, bila kita rasa susah, subhanallah, kita tahu bahawa di sana adanya Allah Ar-Razzaq, Tuhan yang memberikan rezeki pada kita semua. Maka itulah jalan kebahagiaan. Itulah jalan kita mengenali ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan marilah kita muhasabah pagi ini, moga-moga kita semua mendapat kebahagiaan, kita dapat ketenangan dalam kehidupan, bukan dengan makhluk di sekeliling kita. Jangan kerana suami kita, anak kita, ayah kita, harta benda, pangkat, jawatan, ya, apa saja perniagaan kita, bukan itu yang membahagiakan kita. Tetapi yang membahagiakan kita ialah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, itu sedikit sebanyak siri tazkirah kita Raudhatul Jannah pada pagi ini yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan semua, ya. Dan insyaAllah sebelum kita berakhir, saya bawa tuan-tuan sikit melihat pada pagi ini suasana yang ada di sini. Malam tadi hujan lebat, ya. Pagi ini kita pusing-pusing sikit, ya, tengok, mentadabbur alam, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Malam tadi hujan ribut. Tengok kejadian ni Long Beach, pantai yang panjang ni.
Mana? Dia. Hah? Allah. Belum kita berakhir ni kita boleh tengok. Malam tadi ni hujan lebat. Melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Tidak ada pujian, tidak ada keindahan. Tidak ada sesuatu yang membahagiakan. Semuanya malaikat. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu siapa yang dapat cinta Allah, siapa yang dapat bahagia daripada Allah, insya-Allah dia telah memiliki segala-galanya. Ya. Wajib batik tak awak, wajib batik biar ada tu wajib batik tu. Inilah suasana yang ada di sekitar ni. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi pagi ni kita bawa melihat sikit. Pagi dah padam. Ayo. Anu nombor. Nak gambar, nak gambar. Ya. Ni di Pulau Redang. Zali nak suruh bakar baju batik. Alah sangat baju batik. Ya betul, terapi. Malam tadi kita solat di pantai ni saja. Dan malam tadi alhamdulillah kita tuan-tuan kena cuba sekali ni. Kita datang di tepi pantai ni, semayang di tepi pantai. Dia ada feel dia. Kita solat di tepi laut ni. Jadi laut dia memang panjang. Pantai dia ni panjang. Sesuai lah. Ya. Bawa anak-anak. Kita tengok panjang lagi. Kita tengok. Dah lompat. Lompat Ni suasana di Pulau Redang. Dia di sini ni, kalau tidak kerana PKP, macam pantai California lah di sini. Orang putih Mak Saleh ramah sini. Kita orang Melayu ni payah tempat datang putih sini. Tapi Masya Allah hikmah ada PKP. Ada duit lengang saja. Tidak ada orang, tidak ada orang sangat. Suasana di
Tu lah. Mana Datuk Ali Manah Dr. Bek ke? Abi mah. Lina. Ina. Lina. Penyu ada. Dugong tak jumpa lagi. Di sini ada baby shark. Ya, baby shark ada, penyu pun. Abi Iman nak main penyu boleh ha, mari sini. Tengok penyu, tengok baby shark. Okey, jom. Baik, tuan semua insya-Allah kita suasana yang kita boleh lihat. Pulau Redang. Baby shark ada sini, baby shark confirm ada. Kalau baby shark confirm ada di, nampak di batu tu kan. Di tepi-tepi batu tu banyak baby shark. Jadi kalau snorkeling, baby shark yang real punya, bukan yang anak-anak tengok dalam TV tu. Ni betul-betul baby shark punya. Siapa nak tengok baby shark, boleh datang ke Pulau Redang. Ya. Nak tengok penyu, kita kena pergi naik bot. Dukung tak ada lah. Kalau nak tengok penyu, kita kena naiki bot untuk pergi ke bawah sana, belakang pulau sana. Lebih 10 ekor penyu. Ya. Nantilah kita cuba upload nanti gambar-gambar dengan penyu. Okay, tuan-tuan semua, insya-Allah inilah keadaan suasana dia. Semoga Allah Taala merahmati kita semua, meredai kita semua, memberi kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan kita, ya, dunia dan akhirat. Dan kita dapat kebahagiaan dan cinta yang hakiki, ialah dengan mendapat bahagia dan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, ini kita jumpa lagi. Oh iya ke? Yang apa punya? Laguna bukan? Laguna sana. Oh. Mana tu Datuk ni? InsyaAllah tuan-tuan semua, ni suasana yang boleh dilihat di sekitarnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Gigi. Apa ni? Kalau penyu memang dia, kalau kita duduk dekat depan muka dia, dia akan gigi. Datuk Ali mana Datuk? Malah pusing-pusing Datuk ni. Gaya ni lain. Tak lebih ya Datuk Duk bilik lagi. Datuk duk bilik lagi. Baik tuan-tuan semua, insya-Allah untuk hari ini nanti kita bertemu lagi pada pagi esok, insya-Allah ya, moga-moga semuanya selamat dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah. Patut ramai mari juga ni. Dapat next street insya-Allah. Asli Pulau Perhentian pula insya-Allah. Ya. Tak Datuk. Datuk ada. InsyaAllah kita bawa belaka ya. Grup-grup kuliah kita reunion kita bawa belaka. Tak kata ni saja. Kita bawa belaka lagi. InsyaAllah.
Okay, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, insya-Allah kita sehingga kita bertemu lagi. Nak open trip. Insya-Allah nanti kita. Tapi kalau di Pulau Redang ni setakat tengok malam tadi inilah satu-satunya setempat orang Melayu. Kalau lain-lain tu di belah sana tu. Belah hujung sana. Cina belaka dah. Di sini ada beribu-ribu bilik. Tapi dia jadi kosong sebab PKP kan, kalau tak boleh mari lagi. Jadi inilah waktu yang terbaik. Pulau bulan 10 dah tutup sebab musim tengkujuh. Musim tengkujuh. Jadi rancang perjalanan anda kena tahu timing dia dan sebagainya. Dah Datuk. Abi Iman cari insya-Allah. Ya, kalau mari pulau ni semayang berjemaah di sini. Semayang berjemaah di sini. Tazkirah di tepi ni. Baru dia ada feel dia, kena bawa kanvas besar tu sejadah ke. Kita tampar di sini. Mayang berjemaah di sini. Sambil-sambil tu kita buat pengisian tazkirah, insya-Allah. Ya. Tadabbur alam. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Taala sekalian, insya-Allah boleh dirancang akan datang. Tengok macam mana. Semoga Allah Taala permudahkan, insya-Allah. Kena tanya Datuk ni, Datuk belaka Ejah panggil apa ni? Ada dah Datuk tu, dia duduk apa? Datuk duduk. Ni belakang ni tempat penginapan Datuk, nanti ambil gambar Datuk ni. Tu dia. Jalan kaki senyap, selalu je senyap dia jalan. Halo Datuk lagi. InsyaAllah nanti kita boleh plan elok-elok. Sejak. Ya, insyaAllah kita akan sehingga bertemu lagi ya. Kita jumpa lagi pada pagi esok, insyaAllah, di tempat asal kita. Bang, nampak ketupat. Ketupat apa tu jalan-jalan. Ya, Abi Imam, rindu ke Datuk ni ada. Datuk mengalahkan ustaz ni, akan piyah, akan jubah dalam ni. Dia tu ustaz lah nak akan piyah dia. Tengok Datuk. Piyah apa? Baik. InsyaAllah. Nanti dah kita untuk ahli-ahli kuliah kita ni, kita plan next trip macam mana. Nak tengok Datuk. Baik, insya-Allah tuan-tuan semua, sekadar tu dulu yang boleh kita kongsi pada hari ini. Kerana kita nak pergi ke kafe ni. Kita tunjuk tempat. Wa iyyakum. Ni ada kucing. Ada tupai. Ni buai boleh tidur sini malam-malam. Jom Rahman sini Rahman. Ni suasana di tempat ni. Jadi tempat chalet ni betul-betul dengan tempat ni baby shark banyak macam ni. Baby shark betul ni. Okay, kita tengok Datuk nak pergi makan. Rahman jom Rahman. Tak rosak apa. Tu kata Datuk kan, Mama Datuk. Mana Datuk lari ya? Ni bosku ada.
Oh. Okay, jom. Okay, tempatnya okay, very nice. Chalet pun dekat dengan pantai tu. Turun terus pantai. Hari ni sarapan ada ya? Sarapan apa? Mak sini mak. Mi. Maya? Bagi satu tak ya. Ayo. Ni dia Apa? ambil. Apa? Datuk, mari sini ya. Nak ajak Datuk makan ni, segar-segar. Datuk, cepat Datuk. Ni Pulau Redang. Ni di Pulau Redang. Makan nasi lemak. Dalam aku lagi. Nasi lemak. Ya. Ah. Ni ada orang hantar ni. Okey, terima kasih cakap apa? Terima kasih. Terima kasih. Macam doa dulu, bismillah. Oh, Mama macam doa mula. Bismillah. Okey, makasih ya. Lembut nasi ni. Ya. Oh, harga kena payah Datuk ah, Hana Datuk. Oh, nusuk saya. Ya, makan. Dah apa ni? Makan. Air, bagi air. Datuk kita ni dia nusuk. Mai ah. Makan sini. Duduk kan? Makan sini. Awak cari aja tau. Ke mama. Dia. Ada habis ah. Yo. Yo. Nak apa? Mana apa? Ha? Ni. Jadi. Dah mana air apa teh? Ya, ambil. Ayah. Teh. Ni. Ya. Duk. Oh. Jadi kita makan ni di tepi laut. Okey tuan-tuan, insya-Allah moga kita bertemu lagi pada besok pagi, insya-Allah. Ya, kalau tak ada apa-apa halangan, kita bertemu lagi pada pagi besok. Ni tempat ni di Pulau Redang Pulau Redang. Tu Datuk komen dah tu. Apa-apa nak tanya pasal tempat ke apa, nanti Datuk respon, insya-Allah. Boleh PM Datuk. Makan. Okay, tuan-tuan.
Kita jumpa lagi pada siri Raudatul Jannah kita pada pagi esok insya-Allah. Semua ada insya-Allah, semua ada. Semua ada. Pakai lengkap. Bawa belaka ni, bawa belaka. Bidadari, bidadara. Semua bawa insya-Allah. Ada. Datuk, Datuk. Kena bawa, tadi tak bawa. InsyaAllah. Yummy. Okay tuan-tuan, insyaAllah. Moga semuanya dah sarapan semua. Kita jumpa lagi pada pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.